Saya cuba berhenti pukul 11.50 insya-Allah. Satu saja nak tanya, adakah tuan-tuan semua yang mendengar, yang menonton, percaya atau tidak bahawa UMNO tuntut untuk bubar parlimen demi kestabilan negara? Siapa percaya, angkat tangan. Nah, yang dalam viewer kita pun cuba angkat tangan. Siapa yang percaya yang dia buat beberapa kali mesyuarat kononnya untuk kestabilan negara? Saya rasa tak ada siapa pun percaya. Kenapa? UMNO ni diheret seluruh negara untuk kepentingan orang-orang tertentu yang kita panggil sebagai kluster mahkamah. Itu saja, tuan-tuan. Nak cerita tentang demokrasi, nak cerita tentang kestabilan, nak cerita kononnya bubar parlimen, kita boleh tengok siapa yang akan bagi sokongan kepada kita supaya kita dapat mentadbir negara dengan lebih baik. Kalau orang putih kata bullshit. Ini Menteri Agama cakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO juga dengan apa yang dia buat kenyataan pukul 12.30 semalam, pagi ni lah, awal pagi tadi, tentang minta supaya dibubar. Nombor satu, kita kena ingat, UMNO tidak ada apa-apa local standard. Kena ingat, dia memperbodohkan rakyat ni, dia memperbodohkan kita semua ni. Seolah-olah UMNO lah yang menentukan tarikh pilihan raya bila nak bubar. Ini pun satu lagi bullshit. Sebab orang kita dia tak baca perlembagaan. Dia tak tahu undang-undang, tuan-tuan. Nombor satu, Presiden Perdana Menteri kita sebenarnya tidak terikat pun dengan keputusan UMNO tu, tuan-tuan. Tak terikat pun. Kerana yang menentukan pembubaran parlimen bukan UMNO. Yang menentukan pembubaran parlimen untuk diberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Negara perkara 40/1 adalah yang dinasihati dari Perdana Menteri yang mewakili apa? Kabinet. Yang Zahid duk bising, yang Mazlan duk bising, dia orang ni kabinet kan? Jadi bermaknanya, tuan-tuan, akhirnya Kabinet mengikut semangat 40/1 perlu membuat keputusan secara kolektif dan bertanggungjawab secara kolektif untuk menasihati daripada Kabinet itu wakil, selalunya Perdana Menteri, untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tarikh pembubaran parlimen dan mengikut 41 Yang di-Pertuan Agong akur sebagai nasihat daripada Perdana Menteri mengikut semangat 41. Soalan saya kepada yang mendengar hari ini, malam ini, bila masa Kabinet kita ni mengambil tanggungjawab secara kolektif? When? What collective responsibility are you talking about? PN tak nak pilihan raya. Lepas tu saya tanyalah, dia mengikut je. BN tu tanya, BN pun belum tentu nak pilihan raya, UMNO saja nak. Jadi, kita tahu bahawa tidak ada collective responsibility untuk menasihati Perdana Menteri atas semangat 41. Saya menganggap ini satu penghinaan kepada rakyat Malaysia kalau Perdana Menteri Pak Mek Sabri kita tak faham tugas dan tanggungjawab bahawa dia bukan mewakili UMNO. Dia mewakili seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau dia tunduk kepada kehendak UMNO, confirm Perdana Menteri kita ni memang tak ada telur. Saya guna bahasa lucah hari ni, saya pun tak tahu sebab apa. Nak marah ke penganjur tu sebenarnya. So ada lagi tu, jangan. Jadi saudara-saudara, jangan memperbodohkan rakyat. Dan tonton kena ingat, saya tinggal berapa minit lagi? 20 minit Ustaz. Tak apa. 20 lagi. Tonton kena ingat. Tonton kena ingat.
ketika darurat yang pertama diberi nasihat oleh Tan Sri Mahyudin Yassin untuk Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat pada Oktober 2020. Apa reaksi Yang di-Pertuan Agong ketika itu? Dia terima atau dia tolak? Dia tolak. Walaupun perkara 41 itu adalah nasihat daripada Perdana Menteri, tapi pada waktu itu, Tuanku Yang di-Pertuan Agong, alasannya adalah sebagai kepentingan awam dan supaya demokrasi tidak tergantung, maka Tuanku Paduka Yang di-Pertuan Agong menolak walaupun 41 dipertikaikan. Kalaulah itu halnya pernah berlaku keadaan di mana 41 ini tidak dihormati dalam konteks ia ada satu lagi kepentingan awam yang perlu dijaga, maka kemungkinan walaupun UMNO beria benar dia ni nak apakan bubar parlimen, tetapi pengalaman dalam isytihar darurat di atas nama kepentingan awam, maka hari ini kita bercakap Pakatan Harapan telah menegaskan membuat pilihan raya pada masa ini ada beberapa kemungkinan yang boleh menyejaskan kepentingan awam. Satu, ekonomi negara tidak stabil. Ekonomi negara tidak stabil, itu kepentingan awam. Rakyat sekarang ikat perut, susah, lapar, kerja tak ada. Itu kepentingan awam. Kenapa nak buat pilihan raya sedangkan belum masa tiba lagi? Yang kedua kepentingan awam tadi yang disebut oleh rakan-rakan kita, iaitu musim tengkujuh, musim banjir, dan saya nak bagi tahu pada malam ini, banjir tak boleh ditangguh. Beri laluan untuk pilihan raya, maka banjir kita tangguh dulu. Ni. UMNO ni dia memperbodohkan rakyat Malaysia sampai kepada tahap gaban. Dia memperbodohkan kita sebegitu rupa. Dia ingat bila dia suruh Ismail Sobri buat pilihan raya dan rakyat bercakap tentang banjir, mungkin dia bagi tahu kat banjir, engkau tangguh dulu boleh tak bagi kami buat pilihan raya, lepas tu baru banjir. Boleh begitu tuan-tuan? This is against the nature. Tapi tak nak juga pilihan raya. 2-3 kali mengulangi nak pilihan raya, tetapi itulah sebenarnya saya nak bagi tahu kepada orang-orang Banting malam ni. Itulah pemikiran kepala otak benak pemimpin-pemimpin UMNO yang kita kata itulah dia pejuang-pejuang bangsa, agama dan tanah air, yang mana kalau kita bertahan dengan mereka, kita kekalkan mereka sebagai kerajaan, iaitu Barisan Nasional, maka otak benak, kepala otak mereka ini tuan-tuan akan meresap dalam kepala rakyat Malaysia, maka kita pun jadi benak macam UMNO. Setuju atau tidak tuan-tuan? Tuan-tuan nak jadi macam otak macam tu kan? Yang Perikatan Nasional ni satu hal lah. Salah seorang daripada yang kita bercakap, kenapa masalah apa di Perikatan Nasional? Kerana apa? Kerana pengkhianatan. Tak boleh buat kawan. Kalau sama kawan pun dia boleh khianat tuan-tuan. Wakil rakyat tuan-tuan di Kuala Langat ini, adakah lagi tuan-tuan nak bagi undi kepada dia tuan-tuan? Nak bagi lagi tak? Ataukah nak bagi lagi tak kepada parti yang diwakili oleh kalaupun bukan dia, tapi orang lain? Di mana kita kalau berbuat demikian, kita mengiyakan. Tak apa, lompat parti kerana nak kepentingan sendiri. Tak apa, lompat parti kerana nak kedudukan. Tak apa, lompat parti kerana dapat habuan. Okey, aku sokong juga. Maka bayangkan apa harga diri dan maruah kita sebagai rakyat. Sebab itulah program kita bertajuk malam ini, Tolak BN, Tolak PN. Yang tinggal antara PN, BN yang tetap stabil, yang tetap maintain, yang tetap membuktikan kesetiaan dia kepada rakyat, walaupun dia telah dirampas mandat dia, walaupun dia telah diambil hak dia, tetapi kita berjiwa besar. Kita telah mengambil satu pendekatan bahawa Pakatan Harapan
di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh parti komponen yang berdiri tegak bersama-sama dengan beliau menyatakan biar dulu sakit hati kami kerana perbuatan khianat negara dan rakyat itu lebih utama. Kestabilan itu lebih yang kita nak capai. Bukan hati sakit kita. Kalau ikut sakit hati, tuan-tuan. Dia orang tak apalah, kerajaan Selangor tak jatuh. Masih ekspor lagi. Janganlah doa. Ha. Kami apa? Kami habis semua, menteri habis semua. Kalau nak ikut sakit hati, bukan sakit hati tak jadi menteri tu. Sakit hati sebab dasar yang kita bawa waktu itu jadi cantik, elok dah. Pentadbiran agama jalan cantik. Kita buat rahmatan lil alamin. Kita dapat bajet 10 juta supaya seluruh rakyat dapat dididik, diberi kesedaran tentang Islam dan lebih penting, ia dapat menyatukan seluruh kaum dan bangsa dan agama dalam negara ini. Tetapi langkah syaitan sebagaimana sifatnya yang Allah sebut, inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh kamu, ambillah dia sebagai musuh. Maka itulah perangai mereka yang tidak hormat kepada mandat, yang tidak hormat kepada kehendak rakyat, mengkhianati, dan orang yang khianat itu bersekongkol dengan mereka yang tak ada mandat, mereka yang kalah. Dan orang yang tak ada mandat dan orang yang kalah hari ini, tuan-tuan, tuntut supaya pilihan raya umum dibuat tahun ini. Inilah gilanya politik Malaysia hari ini. Menyebabkan keseluruhan yang terbina selama ini atas prinsip demokrasi, atas prinsip menghormati mandat rakyat, atas prinsip berparlimen, akhirnya huru-hara jadinya. Dan orang yang telah menghuru-harakan keadaan yang samalah, yang bersekongkol dengan pengkhianat inilah yang menuntut supaya pilihan raya dibuat dan minta supaya banjir ditangguhkan dulu. Saudara, cukuplah sekat malam ini, takut nanti kita akan banjir pula di sini. Saya harap saya bagi ruang sebab dia nak landing dia kena 10 minit. Tabung haji tak ada lah. Tabung haji tak sempat, minta maaf. Saya tak payah cerita, semua dah cerita dah. Ni tabung haji semua dah cerita dah tadi. Ni YB kita pun tahu tentang tabung haji. DAP yang anti Islam pun tahu tentang tabung haji. MCA tak tahu, saya rasa apa itu apa tabung haji ya. Tuan-tuan, saya tak payah cerita. Yang saya nak cerita, setakat ini isu tabung haji YB Saleh, saya dah menang 2-0. Buang masa ya nak ceramah cerita tabung haji, mahkamah dah putus dah. Nombor 1, Ketua Pemuda UMNO tuduh saya jual aset tabung haji melalui TMB, luputkan saham berapa? 2.6 bilion. Sebab dia nak kata saya kan jual aset kerja saya. Ya. Tapi dibawa ke mahkamah, belum sempat bicara secara rundingan berdepan dengan hakim. Saya explain kepada hakim perkara itu tidak benar. Tiba-tiba bila hakim tanya kepada dia, apa pandangan kamu dengan penjelasan Dr. Mujahid? Dia jawab apa? Saya terima. Ui, lambat nak terima. 2 tahun baru dia nak terima. Dulu saya dah explain, tapi dia tak terima. Tapi belum masuk mahkamah, baru rundingan, terus terima. Itu bermakna hakim kata, kalau begitu you kena tarik balik. Dakwaan you itu. Habis cerita. Surrender. Belum masuk lawan lagi, di luar gelandang dah. Dah angkat tangan dah. Ni yang seorang lagi ni. Ni yang seorang lagi ni. Habis hotel kena jual kepada orang kafir. Yang ni lebay. Habis hotel tabung haji, esok masuk dalam kubur neraka lah tempat kamu, dibakar api neraka kerana kamu khianat umat Islam, jual aset umat Islam kepada orang kafir. Tak apa. Tapi kes ni menarik sikit sebab dia pelik. Kenapa dia pelik, tuan-tuan? Patut saya lah saman dia, YB. Sebab dia sebut begitu. Bila saya explain kepada dia dalam tweet saja pun, dalam Twitter je, Twitter ni berapa perkataan, tuan-tuan? Lepas tu ada satu video klip yang soalan saya di parlimen dijawab oleh Tan Sri Mahyudin Yassin pada waktu itu selaku Perdana Menteri ketika lepas langkah syaratan. Apa jawab Perdana Menteri? Tabung haji bagus, tak ada jual siapa pun, tak ada jual ke China dan tidak ada kuasai oleh mana-mana orang bukan Islam.
Saya bubuh dalam saya punya tweet. Saya explain kat dia, inilah jawapan yang sebenar di parlimen, bukan dekat mimbar masjid jawapan tentang dasar, tuan-tuan. Ni lebay-lebay ni, dia ajar rakyat Malaysia, dia tahu tentang dasar di masjid. Kita buat dasar susah-susah di parlimen. Tapi dia senang-senang je cakap di mimbar masjid, kata ke orang tu, kata ke orang ni. Tanpa ada ilmu, tanpa ada pengetahuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bercakap barang apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya akal, pikiran, pendengaran, mata kamu semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Berbuih mulut hadis itu dibaca ke orang. Akhirnya dia saman saya. Pelik sungguh manusia ni, tuan-tuan. Saya yang menjelaskan fitnah itu, saya yang kena saman. Tanya ustaz-ustaz lebay-lebay pah ni. Saya tak kisah. You nak saman kerana saya menjelaskan satu kebenaran, saya defend. Saya masuk mahkamah, saya defend. Saya bawa semua dokumen-dokumen membuktikan bahawa tidak ada mana-mana hotel tabung haji yang dijual. Bukan dijual. Tabung haji yang dijual kepada bukan Islam tu lagilah tak ada. Yang jual pun tak ada. Yang ada ialah pemindahan aset-aset sakit termasuk hotel-hotel ini kepada entiti kerajaan yang dinamakan sebagai syarikat bertujuan khas untuk menyelamatkan tabung haji. Bila kita bawa kes itu, akhirnya hakim membuat keputusan. Apa keputusan dia? Nombor satu, asas keputusan dia ialah qualified privileges. Qualified privileges ni, saya sebagai defendant ada local standby untuk bercakap kerana saya bekas menteri. Dia yang zaman saya bukan menteri pun. Jawapan saya itu adalah di atas qualified privilege saya. Dan yang kedua, apa yang dijawab dengan tuduhan daripada plaintiff ini adalah satu jawapan yang betul dan tidak ada mana-mana hotel yang dijual kepada orang bukan Islam daripada aset tabung haji. Nak ambil kau? Kalah. 11,000 dia kena bayar saya. Dia dah kalah di Kota Baru dengan Ketua Pemuda Amanah, iaitu Saudara Jeming. Gamaknya Saudara Jeming Ketua Pemuda. Saya bekas menteri, saya naiklah sikit 11,000. Dia 10,000. Lepas tu esok tu dia buat keluar dalam status Facebook dia apa? Jaga-jaga hakim. Dalam Islam ada 3 jenis hakim. 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Jadi jaga-jaga. Saya bagi amaran. Nampak tak? Tuan-tuan nak bagi kat dia orang ke jadi kerajaan macam ni ke tuan-tuan? Jadi saya kata cukup. Masa dah habis. Saya janji saya akan tepati janji saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya optimis. Dan kita sebagai seorang Muslim kena optimis. Bahawa akhirnya rakyat Malaysia terpaksa menerima satu realiti. Ada hikmah kita dirampas kerana rakyat diberi peluang untuk membuat perbandingan di depan mata mereka. Dan kalau rakyat sudah diberi peluang untuk membuat perbandingan di depan mata mereka, maka rugilah kalau mereka memilih parti yang rasuah, parti yang khianat, parti yang tidak hormati mandat dan demokrasi. Jauh sekali menghormati norma-norma, nilai-nilai, prinsip-prinsip syariat dan akhlak sebagai seorang Muslim. Kalau itu yang dikehendaki oleh orang Malaysia, khususnya orang Islam, orang Melayu, maka tunggulah saat dan ketika kita akan terus dipijak dan diinjak maruah-maruah kita oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Oleh kerana itu, malam ini kita akhiri dengan penegasan tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.